Apabila kita bekerja dengan mana-mana majikan, sama ada swasta ataupun sektor awam, kita berada dalam satu situasi di mana gaji kita akan dinaikkan setiap tahun. Kita ada kenaikan. Kalau dalam kerajaan ada had-had dia lah, bergantung kepada grade dia dan sebagainya, ada kenaikan. Itu progresif lah, maksudnya gaji meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi saya rasa dalam sektor swasta ada juga kenaikan gaji dan sebagainya, ada yearly bonus, performance bonus dan sebagainya. Jadi saya rasa itu merupakan hala tuju yang baik lah untuk kita memastikan gaji ataupun upah di Malaysia ini meningkat secara progresif. Maksudnya ada peningkatan. Progresif dia ada progres, ada naik lah. Kan progresif kena naik lah. Kalau dia bukan regresif dia turun. Progresif ni dia kena naik. Memang semua orang berkehendakkan sedemikian. Tetapi sama ada ianya akan disambut oleh sektor swasta ataupun sama ada ianya akan disambut oleh sektor awam, itu perkara yang merupakan perkara asas. Sama ada tak pihak yang akan menyambut dasar ataupun seruan kerajaan ini supaya gaji sentiasa naik. Itu saya rasa di luar kawalan kerajaan, kerana ia bergantung kepada pasaran dan sudah tentulah kalau sekiranya kita melihat upah sebagai satu faktor dalam negara kita, upah di negara kita masih lagi rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Satu isu yang merungsingkan kebanyakan pekerja, terutamanya apabila berlakunya COVID, ialah mereka terpaksa menggunakan wang simpanan mereka dalam EPF untuk memastikan kelangsungan hidup. Dan kalau kita lihat banyak orang yang mana akaun 2 dia dan sebagainya telah berkurangan. Tetapi apa yang lebih merungsingkan kita ialah bukan sekadar simpanan mereka di masa hadapan untuk di hari tua, tetapi kalau kita lihat kebanyakan majikan juga tidak begitu berjaya ataupun tidak menyambut seruan kerajaan, di mana kerajaan telah meletakkan gaji minima itu sebagai 1,500. Banyak yang masih lagi mempertikaikan jumlah tersebut 1,500. Jadi saya rasa itu merupakan satu perkara yang perlu ditangani dahulu, iaitu gaji minima itu banyak majikan yang masih lagi mengatakan bahawa ianya tinggi, mereka tidak berupaya untuk membayar upah sedemikian. Tetapi saya rasa satu lagi perkara yang sebenarnya juga berkait dengan isu gaji progresif ini ialah lambakan pekerja asing. Lambakan pekerja asing inilah yang menyebabkan strategi kerajaan yang ingin dilaksanakan kelak, iaitu gaji progresif ini tidak akan berjaya, kerana ada golongan yang sanggup bekerja untuk kadar upah yang regresif, iaitu golongan imigran yang datang untuk bekerja di sini. Mereka sanggup bekerja untuk kadar gaji yang rendah dan jangka masa pekerjaan mereka panjang, yang mana majikan berkehendakkan sedemikian. Majikan berkehendakkan orang yang sanggup bekerja untuk upah yang rendah tetapi pada jangka masa yang panjang. Eksploitasi. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan sistem gaji progresif ini? Dalam sektor perkhidmatan awam mungkin kita boleh kawal. Kerajaan boleh mengawal sektor perkhidmatan awam, tapi sektor swasta kerajaan tidak boleh kawal. Mereka mempunyai dasar-dasar mereka yang tersendiri. Berapa banyak dia nak bayar, berapa jam you guna kerja, kan? Apakah kemudahan-kemudahan yang kita dapat selain daripada gaji dan allowance, sama ada kita mempunyai insurans kesihatan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita harus sedar bahawa ramai rakyat kita sekarang ini bercimpung dalam sektor yang tidak formal, seperti Grab, orang-orang yang penjaja-penjaja kecil, yang mana upah mereka tak semestinya progresif, gaji mereka tidak semestinya progresif, ia bergantung kepada permintaan. Dan gaji, kalau bila kita bercakap mengenai gaji progresif ini, kita hanya bercakap mengenai orang yang bekerja makan gaji. Tetapi orang yang kerja sendiri, ada anak muda yang bekerja dalam gig ekonomi ini, Grab dan sebagainya, mereka tidak tertakluk kepada dasar gaji progresif, mereka bekerja sendiri. Itu juga masalah yang perlu dilihat secara serius.